Hari ini, saya akan tunjukkan satu aksi thriller dari 2015 bertajuk Sicario. Di Chandler, Arizona, FBI menyerbu kompaun di bawah pengawasan Kate Messer dan Reggie Wayne. Semasa operasi, Reggie menemui lubang pada dinding dan mengetahui ia telah digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Setelah menggali lebih jauh, mereka terkejut apabila mendapati mayat yang mereput, dibalut dengan plastik. Semasa mereka memeriksa timbunan mayat, tersembunyi di sebalik setiap dinding di kawasan itu, letupan di luar bangunan membunuh dua pegawai, manakala Kate cedera. Keesokan harinya, butiran operasi didedahkan kepada umum, mendedahkan bahawa 48 mayat ditemui di perkarangan, tetapi tiada maklumat tentang orang yang terlibat. Akibat insiden yang mengejutkan ini, satu mesyuarat berprofil tinggi, termasuk pegawai FBI dan wakil chairman, ditahan di ibu pejabat FBI. Kate dijemput untuk menyertai mesyuarat itu, dan dimaklumkan tentang kartel Sonora, dan ketuanya Manuel Diaz, abangnya Guillermo, dan seorang lagi rakan sejenayah Alarcon. Selepas mesyuarat awal, dia dipanggil olehnya warga emas, yang memberitahunya tentang pasukan antarajabatan, yang sedang dianjurkan untuk menumpaskan kartel Sonora. Dia diberi amaran tentang keterukan misi, tetapi dia bersetuju untuk menyertainya. Di Meksiko, seorang pegawai polis Silvio menjalani kehidupan biasa bersama keluarganya, di mana dia sering bermain bola sepak dengan anaknya. Kate dan Reggie tiba di tentera udara. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ke pangkalan untuk menyertai pasukan, tetapi dia dihadkan untuk masuk, kerana Kate ialah satu-satunya ahli FBI, yang dibenarkan menjadi sebahagian daripada pasukan petugas khas ini. Kate dan Mac menaiki jet peribadi ke Meksiko, di mana mereka disertai oleh Alejandro Gilic yang berahsia. Seperti yang dia mendedahkan dia telah bekerja pada yang serupa projek di Meksiko. Kate bertanya kepadanya tentang butiran misi, tetapi dia tidak mendedahkan apa-apa. Mereka tiba di pangkalan tentera AS di Meksiko, tempat mereka menyertai pasukan petugas yang lain, terdiri daripada AS Marshals, pasukan Delta dan kaki tangan Cheer yang lain. Kate berasa terputus hubungan, kerana dia tidak dapat memahami sebab di sebalik penyertaannya dalam pasukan, dan sekali lagi cuba bercakap dengan Alejandro, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa langsung. Dia berhujah dengan Mac mengenai situasi itu, berkata dia tidak diwajibkan untuk mengikut perintah Alejandro, jika dia tidak melibatkannya dalam misi itu. Mac menangani kebimbangannya, dan meyakinkan dia untuk kekal bersama pasukan itu, jika dia mahu mencari punca sebenar di sebalik insiden Arizona. Mereka memulakan perjalanan dan tiba di Juarez, Meksiko, di mana mereka dikawal oleh polis persekutuan. Dia tidak dapat memahami sebab di sebalik itu keselamatan yang ketat, tetapi tidak lama kemudian mengetahuinya, apabila mereka melihat mayat yang dicacatkan tergantung di pusat bandar. Pemandu mendedahkan kawasan itu adalah hak kartel dadah, yang menghukum orang seperti ini untuk menimbulkan ketakutan kalangan penduduk tempatan. Dia semakin cemas apabila mendengar bunyi tembakan dan diminta untuk meneruskan dengan cepat. Pasukan itu tidak lama lagi menemui Guillermo selepas menyerbu kawasan tempatan. Semasa Kate menunggu di luar bersama Alejandro, dia memberi amaran dia supaya berhati-hati dengan polis tempatan, dan meminta untuk tidak mempercayai sesiapa semasa misi. Semasa balik, konvoi mereka tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Kate cemas apabila Alejandro memintanya bersiap untuk bergaduh. Dia terkejut melihat pasukannya membunuh ramai Samsung, termasuk beberapa polis persekutuan pegawai, tetapi tiada siapa yang menjelaskan apa-apa kepadanya. Selepas kembali ke pangkalan, pasukan menyerahkan Guillermo, tetapi Kate sekali lagi berhujah dengan Matt mengenai pembunuhan tanpa pemberitahuan di hadapan orang awam, dan menganggap dia telah melakukan kesilapan dengan menyertai pasukan. Dia sekali lagi mengabaikan kebimbangannya, dan memintanya untuk mengetahui cara perkara dikendalikan dalam operasi sedemikian. Sementara itu, Alejandro bertemu dengan pegawai tempatan, yang memberitahunya tentang terowong, yang digunakan peniaga untuk menyeludup dadah ke Amerika Syarikat. Selepas bercakap dengannya, Alejandro menyertai Matt di bilik siasatan, tempat mereka menyeksa Guillermo, yang mengesahkan terdapat terowong yang berjalan di bawah sempadan, dari Nogales ke Arizona. Semasa mereka menyiasatnya, seorang pegawai membawa Kate untuk menunjukkan kepadanya ketidakselesaan di bandar. Semasa dia menyaksikan pertemuan antara polis dan Samsung, dia mendedahkannya berlaku kerana pembunuhan yang mereka lakukan sebelum ini.
Apabila kembali ke AS, Reggie menyertai pasukan itu atas permintaan Kate, dan Matt meminta mereka melawat kem tempatan tempat pendatang tanpa izin ditahan. Dia meminta Matt menjelaskan objektifnya untuk menyiasat mereka, tetapi dia hanya meminta Matt untuk terus menonton. Reggie tidak bersetuju dengan pendekatan mereka dan mempersoalkan Matt tentang taktiknya, yang dia lakukan mendedahkan, bahawa mereka cuba mencari kemungkinan lokasi terowong di Nogales. Guillermo itu memberitahu mereka tentang. Dia menjelaskan lagi bahawa mereka membuat gangguan besar-besaran. Bos Manuel Diaz, Alarcon akan dipaksa untuk memanggilnya ke Mexico dan mereka boleh mengetahui butiran tentangnya, sebagaimana dia. Dalam di sebalik kartel Sonora, Reggie berpuas hati dengan penjelasannya, tetapi bertanya kepadanya untuk memastikan mereka dimaklumkan tentang langkah seterusnya. Selepas kembali ke Arizona, Kate meneruskan mencari tentang jenayah di Nogales, tetapi tidak menemui sebarang maklumat tentang ahli kumpulan itu. Keesokan harinya, Reggie melawat Kate di apartmennya, dan membincangkan kes itu sekali lagi, sambil memintanya berhati-hati dengan Matt dan Alejandro, kerana dia tidak mempercayai mereka. Kemudian, mereka tiba di sebuah hotel dan menyertai taklimat lain tentang terowong. Mereka dimaklumkan bahawa terowong terus menuju ke Arizona, tetapi kawasan itu adalah kawasan larangan masuk, malah polis tidak boleh campur tangan, kerana kubu kuat Raja Dadah tempatan. Selepas taklimat, Matt menerangkan langkah seterusnya untuk menyerbu bank tempatan, yang digunakan untuk mencuci wang Manuel Diaz. Pasukan itu menunggu di luar bank, tempat mereka mengambil alih ahli pasukan Diaz, apabila dia mengeluarkan wang daripada bank. Selepas mengetahui tentangnya, Kate berpendapat mereka boleh membina kes di atasnya dan membincangkannya dengan Matt. Dia tidak bersetuju dengannya dan cuba menghalangnya daripada melawat semula bank, tetapi dia enggan mendengar dan pergi juga, di mana dia diperhatikan oleh seseorang. Selepas bercakap dengan pengurus, dia mengetahui bahawa lebih daripada $90,000 didepositkan dalam akaun bank yang sama. Setiap hari dia menyerahkan bukti kewangan tentang jejak wang, yang Kate fikir mereka patut melakukannya menyiasat akaun untuk memfailkan kes terhadap Manuel. Dia membincangkan rancangannya dengan Matt, tetapi dia menghalangnya, mengatakan penahanannya bukanlah penyelesaian, dan sebaliknya mereka perlu menghubunginya ke Mexico. Selepas kembali ke ibu pejabat, Kate membincangkan kes itu dengan seniornya, menggesa mereka untuk memfailkan kes tentang deposit bank, tetapi mereka tidak bersetuju dengannya, menganggap kes itu tidak cukup untuk mendedahkan Raja Dadah. Mereka menjelaskan bahawa Matt cuba memikat mereka, dengan mencipta jisim gangguan di wilayah mereka. Mereka juga menjelaskan bahawa Matt dan Alejandro diupah oleh golongan atasan perintah dan sedang menjalankan perintah mereka secara langsung, jadi mereka tidak boleh menentangnya pada masa ini. Selepas taklimat, Reggie membawanya ke bar, tempat dia memperkenalkannya kepada rakannya dan rakan pegawai polis Ted. Mereka segera menyelesaikannya dan Kate membawanya pulang ke rumah sementara menjadi intim dengannya, tetapi tidak lama kemudian mengetahui bahawa dia juga secara rahsia bekerja dengan kartel. Dia bimbang tentang dia, tetapi dia mengetahui dan menyerangnya. Dia cuba melawan, tetapi kehilangan perjuangan apabila dia mula mencekiknya, tetapi Alejandro tiba dan menyelamatkan nyawanya. Apabila dia pulih, Matt dan Alejandro mendedahkan mereka menggunakan dia sebagai umpan, mengetahui kartel akan mengetahui tentangnya, melalui kamera keselamatan bank, dan akan cuba menyasarkannya. Dia kecewa dengan perkara itu, tetapi Matt berpendapat mereka harus meraihkan kejayaan mereka, kerana mereka mendapat petunjuk mereka pula. Reggie meminta maaf kepadanya memperkenalkannya kepada Ted, tetapi dia meyakinkannya bahawa itu bukan salahnya, kerana dia tidak tahu tentang pergaulan rahsianya dengan kartel. Sementara itu, Matt dan Alejandro menyoal siasat Ted. Selepas menghadapi penyiksaan kejam, dia mendedahkan nama rakan pegawainya, yang sedang bekerja dengan kartel di kedua-dua belah sempadan. Ketika Kate berterima kasih kepada Alejandro kerana menyelamatkan nyawanya, dia juga menyesal kerana rapat dengan Ted, tetapi dia memintanya untuk menumpukan perhatian pada misi itu sebaliknya, kerana mereka perlu kembali ke Mexico. Pasukan itu mencari lokasi terowong, dan bercadang untuk menyerbu, manakala Silvio memberitahu anaknya tentang melakukan misi rahsia. Kate menyertai pasukan, di mana Matt menerangkan strategi mereka untuk memecah masuk ke terowong dari Mexico, sambil membuat lencongan, supaya mereka boleh pergi ke Diaz.
Selepas menyedari mereka sekali lagi diabaikan dalam misi itu, Cat bertanya kepada Matt tujuan di sebalik penyertaan mereka dalam pasukan, yang dia mendedahkan bahawa ia adalah keperluan teknikal kerana Cheer tidak boleh beroperasi dalam sempadan tanpa agensi tempatan yang disertakan. Dia membincangkannya dengan Reggie, yang marah dengan strategi mereka dan mencadangkan untuk kembali. Tetapi dia tidak bersetuju dan berhasrat untuk menyertai pasukan untuk mengetahui misi sebenar mereka. Semasa mereka mula meneruskan ke arah terowong, Silvio membantu Cartel dalam pengangkutan dadah mereka, terbukti sebagai salah seorang rakan sejenayah mereka. Selepas tiba di sempadan, pasukan bersiap sedia untuk memulakan operasi. Mereka masuk ke dalam terowong, tetapi menghadapi penembakan sengit dari pelbagai pihak. Di sisi lain, Silvio dengan cepat cuba memunggah dadah dan melarikan diri, tetapi tidak mendapat masa yang mencukupi, kerana Alejandro muncul dari terowong. Dia menyerang Silvio selepas membunuh pemandu, dan cuba menculiknya, tetapi diganggu oleh Cat yang mengikutinya ke Mexico. Dia memintanya meninggalkan Silvio, tetapi dia menembaknya dalam jaket, dan pergi bersamanya dengan kereta polisnya. Kembali ke AS, Matt mengucapkan tahniah kepada pasukannya misi berjaya, tetapi Reggie mendapati Cat hilang daripada pasukan. Mereka berhasrat untuk masuk semula mencarinya, tetapi dia tiba dan menyerang Matt, tetapi dia memaksanya untuk mendengar penjelasannya. Dia menyoalnya tentang Alejandro. Matt memberitahunya bahawa dia pernah menjadi ketua Cartel, dan kumpulannya pernah mengetuai perniagaan dadah di kedua-dua belah sempadan. Dia memberitahu Alejandro cuba membalas dendam daripada Alarcon, kerana dia membunuh isterinya dan menyeksa isterinya. Anak perempuannya, semasa dia menjadi pendakwa di Mexico. Dia mendedahkan operasi ini hanya sebahagian kecil misi peringkat tinggi mereka, di mana mereka telah merancang untuk menggabungkan kartel yang berbeza menjadi satu, supaya mereka boleh diatur dengan mudah oleh US. Selepas mendengarnya, Cat berhasrat untuk mendedahkan kebenaran kepada semua orang dalam agensi itu, tetapi dia menghalangnya daripada mendedahkan apa-apa. Sementara itu, Alejandro menggunakan Silvio untuk menghentikan kereta Diaz dan menariknya keluar. Silvio mengikut perintahnya, tetapi masih dibunuh oleh Alejandro, yang kemudian memaksa Diaz untuk membawanya kepada bosnya. Mereka tiba di lokasi Alarcon, tempat dia menggunakan identiti Diaz untuk masuk ke dalam bangunan, tetapi membunuhnya bersama-sama dengan pengawal yang lain. Dia menemui Alarcon, dan membunuhnya bersama keluarganya, semasa berhadapan dengannya tentang isteri dan anak perempuannya. Keesokan harinya, Alejandro melawat Cat dalam dirinya apartmen, dan memintanya menandatangani dokumen undang-undang, untuk membuktikan bahawa misi itu adalah mengikut undang-undang sempadan. Dia pada mulanya enggan memenuhi permintaannya, tetapi mengalah kerana dia memaksanya berbuat demikian. Apabila dia meninggalkan apartmennya, dia mengacukan pistol ke arahnya, tetapi tidak boleh menarik picu. Kembali ke Mexico, anak lelaki Silvio menunggu bapanya tetapi dia tidak muncul, jadi ibunya membawanya ke perlawanan bola sepak. Mereka mendengar bunyi tembakan semasa perlawanan, tetapi cepat sambung tanpa berlengah lagi. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.